Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran 4, panca indera yang dimanfaatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama, sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam kathiran minal jinni wal ins, ramai daripada golongan jin dan manusia.
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Dengannya ni semua merujuk kepada, kembali kepada ini tidak mahu memahami dengannya, iaitu dengan hati. Yang ini tidak mahu melihat dengannya, iaitu tidak mahu melihat dengan mata. Yang ini tidak mahu mendengar dengannya, iaitu tidak mahu mendengar dengan telinga. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Okey, yang ini masuk syurga, yang ini masuk neraka. Manusia yang beramal dengan amalan baik berlandaskan keimanan kepada Allah. Ya, siapa yang beramal dengan amalan baik yang berlandaskan keimanan kepada Allah akan masuk syurga. Manakala manusia yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah akan masuk ke dalam neraka. Baik, yang seterusnya adalah keadaan penghuni neraka. Bagaimanakah keadaan orang dalam penghuni neraka? Yang pertama, penghuni neraka diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan tertiarap di atas muka. Okey, diseret muka di atas permukaan permukaan yang kita akan diperjalankan, bukan kita lah, di atas permukaan yang penghuni neraka akan diperjalankan di atasnya, akan diseret ya. Kalau kita seret orang biasanya kaki di bawah kan. Ini kalau diseret, bayangkan penghuni neraka mereka diseret dalam keadaan muka yang di bawah. Okey, hancur tak hancur tu muka kita. Bukan kita, muka dorang. Okey, wal-iyazubillah. Yang seterusnya, penghuni neraka ingin hidup semula. Okey, orang-orang yang menghuni neraka ni meminta kepada Allah supaya dapat dihidupkan semula. Kenapa mereka mau hidup semula? Kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan mereka ingin hidup semula untuk melakukan amal soleh. Supaya nanti diorang bila mati, kalau hidup semula, bila mati tidak sudah masuk neraka kononnya. Ya, sebab diorang sudah menyesal masuk neraka. Jadi bila keluar, minta hidup balik supaya dapat melakukan amalan soleh dan mudah-mudahan dimasukkan syurga. Begitu konon-kononnya. Tapi mana boleh sudah kan? Orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Okey? Bahan bakar. Biasanya kalau kita membakar sampah, ya, mesti ada benda yang dibakar kan? Okey, jadi kalau di neraka, okey, untuk menyalakan api-api neraka tu antaranya salah satu daripadanya bahan bakarnya ialah orang-orang yang melakukan kesilapan lah, ya. Yang keempat, muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah. Yang kelima, orang munafik dan kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya atas kekufuran. Baik, cara mencari kebenaran, memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta melalui kejadian semesta alam. Nombor 3, menggunakan mata untuk melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya menafikan ya. Dan yang keempat,
Menggunakan telinga untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah, untuk mendengar ayat Al-Quran, untuk mendengar zikir dan seumpamanya. Cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. 1. Berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Contohnya ada satu ayat Quran, Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Okey, berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sekiranya tidak difahami tidak dipelajari dan difahami secara berguru, ya, orang yang membaca tangan Allah di atas tangan mereka, orang akan menyangka Allah mempunyai tangan seperti mana tangan manusia. Tangan manusia dan kemudian di atas tangan manusia ni ada tangan Allah. Tidak, ya, berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat Al-Quran. Contohnya di sini, maksud tangan Allah di atas tangan mereka bukannya Allah mempunyai tangan seperti mana manusia biasa. Yadullah, tangan Allah bermaksud kudrat Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemampuan Allah. Kenapa digunakan tangan di sini? Sebab dengan tangan kita mampu menggegar dunia. Dengan tangan kita mampu mengubah dunia. Jadi Allah menggunakan perumpamaan tangan Allah, ya, yang bermaksud berkuasa, mampu, ada kudrat untuk mengubah atau menentukan sesuatu atau membantu sesuatu kaum. Bukanlah yang dimaksudkan dengan tangan Allah tu Allah mempunyai tangan, tetapi Allah berkuasa, kudrat Allah menentukan segala sesuatu. Jadi cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran antaranya ialah yang pertama, berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat Al-Quran. Yang seterusnya, berusaha menjauhkan diri daripada melihat perkara-perkara yang haram. Ya, bagaimana kamu memanfaatkan panca indera? Ada mata? Ada. Kamu gunakan mata untuk apa? Cuba tanya diri kamu semula. Pengajaran ayat yang pertama, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, sesuai dengan tajuk ini iaitu memanfaatkan panca indera, kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dan telinga kerana semuanya ialah amanah Allah kepada manusia. Nanti bila kita sudah mati, apabila kita apabila kita dihadapkan, ya, di padang mahsyar nanti, ya, kita akan diperlihatkan segala apa yang pernah kita lakukan di dunia dengan mata kita. Ya, pada hari tersebut setiap kita akan dibisukan. Yang akan berbicara hanyalah panca indera kita. Contohnya, mata akan bercakap. Ya, bukan kita yang bercakap, mata kita akan bercakap. Si ini banyak melihat Al-Quran. Okey, kemudian tangan kita juga akan berbicara. Oh, semasa di dunia si ini banyak memberi sedekah. Okey, kemudian telinga kita akan bersuara. Kita tidak akan bercakap. Semuanya akan menjadi saksi kepada kita. Oh, semasa di dunia si ini banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Okey, begitu juga dengan orang yang melakukan kesilapan. Ya, semasa di padang mahsyar nanti matanya akan berbicara. Oh, si ini masa di dunia dia banyak melihat opa contohnya. Okey, ataupun telinga. Oh, si itu semasa dia berada di dunia dia banyak mendengar apa-apalah kan. Semuanya akan berbicara bagi pihak kita. Okey, jadi pengajaran daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi adalah kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dan telinga kerana semuanya adalah amanah Allah kepada kita dan akan dipersoalkan di akhirat nanti. Semoga semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.